Siapa Ira Kazaf Ha? bagi you? Jangan pandang Sarah sebelah mata. Begitu. Hari ini secara eksklusif kita bawakan Puteri Sarah. Puteri Sarah. Kemanakah Puteri Sarah selepas ini? I akan go far and go higher, insya-Allah. Terbang tinggi. Dan yang pastinya dia orang bagi kat I ni soalan, tengok depan belakang penuh Sarah. Alamak. Bersedia tak untuk jawab? Yang I berjawab, I jawab. I cuma melaksanakan tugas. Tapi ada yang tak berjawab lah sebab sekarang ni court case tengah berjalan. Okey Sarah, bagaimana perjalanan kehidupan Sarah sekarang dengan anak-anak dan juga kerjaya? Okey, alhamdulillah semakin better. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, lepas Sarah balik je daripada umrah hari tu dengan start fresh balik pada umrah dengan pergi holiday, Sarah lebih fokus dan Sarah lebih strict dalam keputusan dalam kehidupan. Anak-anak sihat? Anak-anak sihat alhamdulillah. Tapi tadi sebelum datang sini kan, Sumaya dia demam panas since Monday. Dah 5 hari, dah hari ke-5. So kalau dia tak elok lagi, tapi dia tak macam Syaikul. Hari tu Syaikul dah warded sebab Syaikul ada acute tonsillitis. Dia punya dah bengkak, dah bernanah. Yang tu sampai tak boleh makan, tak boleh minum susu. So dia kena warded, dia kena drip. Sebab dia dah dehydration, dah teruk. Allah hadirkan orang yang baik-baik untuk I. Macam hari tu Syaikul masuk hospital, tapi time tu I tengah shooting. So my mum, my dad, Datuk, Datin, also PAI pun terjebak juga tolong jaga. Tapi apa nama? Sarah sebut tadi kan Datuk, Datin, siapa-siapa jaga. Suami tak jaga. Tak, memang bagi tahu dia. Tapi sebab kita pun tahu masa tu kan, masa Syaikul tu kan dia tengah busy dengan dia punya mak kilau kan. Dan sekarang pun alhamdulillah rezeki dia juga kan, lepas mak kilau meletup kan. Jadi dia pun meletup juga. Jadi masing-masing kita ada carry masing-masing. Kita masing-masing move forward. Betul. Tak tahulah kalau siapa tak move forward kan, tapi tapi kita masing-masing kita move forward. Sebenarnya kan selalunya I tak baca tau soalan. Tapi kan interview Sarah ni I kena macam seronok dan berhati-hati. Tak mau saat lagi yang ni terluka, di sana menangis, di sana terluka jua, siapa-siapa kat luar tu terluka. So I be careful sikit, berhati-hati. So kita ikut soalan-soalan yang telah disediakan. Jawab Sarah. Bila keluarga rumah tangga dilanda kontroversi, so macam mana yang tindakan yang terbaik Sarah lakukan? Tindakan yang terbaik, okey. Pada I rasa I tak tahu orang lain, tapi pada I take action. That's the best that I can do for me. Setelah berapa lama you fikir bahawa this is your right decision, you ambil keputusan itu? After 4 years. 4 tahun Sarah? 4 tahun. Dan you mengambil keputusan untuk membawa perkara ini ke keadilan lah. Keadilan susah betul nak cari perkataan tu. Okey, ramai orang tanya Sarah, kenapa Sarah tunggu 4 tahun? Kenapa Sarah tak buat daripada dulu lagi? Because for the past 4 years Sarah nak cuba baiki, Sarah nak cuba bertahan sebab sayang. Betul. Kan bila orang kata orang kata, ada Sarah baca kan komen-komen orang kata lepaskan je lah kan, biarkan je. That time I cannot do it sebab perkahwinan kita pun kalau ikutkan dah 8 tahun dan dah ada 2 orang anak. So bukan senang that time Sarah nak just forget and lepaskan macam tu. Betul. Banyak benda yang Sarah kena fikir. Betul. Dan kalau Sarah nak mengikut apa yang orang kata, betul. Dia orang tak duduk dalam kehidupan rumah tangga Sarah. Betul. They are not in my shoes. So and Sarah punya masalah pun tak sama dengan orang-orang lain. Ada benda yang Sarah kena hadapi, ada benda yang Sarah kena jaga, ada benda yang Sarah kena tak boleh keluarkan. Jadi
after 4 years, lama juga untuk buat keputusan. Sebab kita tak boleh main buat keputusan macam tu. Sebab this is my life. This is orang lain punya life juga. Dia bukan yang macam kita pergi kedai, kita nak pick and choose, tak. Betul. So kita kena betul-betul teliti and fikir keputusan yang paling terbaik yang Sarah boleh buat. Dan setiap keputusan akan ada consequences dia. Ya. Ha. Dan terutama Sarah juga seorang selebriti. Di sana pun seorang selebriti, keluarga pun keluarga yang selebriti. So melibatkan semua selebriti di dalam satu keluarga. Nasib baik saya bukan selebriti. So banyak perkara yang faktor yang perlu Sarah fikirkan. So benda itu, dan Sarah 4 tahun barulah katanya untuk terus panas keadilan dan semuanya. Dan perjuangan Sarah kan ada, katakanlah orang kata Sarah tak baik pula bila dah buka aib suami. Suami tu bapa kepada anak-anak. Kan bila bawa macam ni. So apa komen Sarah pula? Sarah nak tanyalah kan. Okey, bila orang Sarah tanya kita balik. Tanya balik. Okay. Sarah nak tanya kan, selama ni bila you dengar dengar cerita, Sarah nak tanya apa yang Sarah buka aib. You ada tahu tak apa yang berlaku behind closed doors? Tapi, tak ada kan? Ya, sebenarnya kalau mengikut I tak pernah dengar Sarah membuka aib lagi lah. Suami Sarah, dia apa benda whatsoever. I cuma bagi tahu dekat umum yang I kena ganggu selama 4 tahun. Betul? I tak ada cerita apa pun behind closed doors, apa yang berlaku, how it happen, apa semua everything details. Tak, cuma bagi tahu I diganggu. Itu pun masa tu I geram sebab I tak habis diganggu. That's why kat dalam saman I saman Mahkamah Sivil for harassment. And masa hari tu saman kan, dua-dua pihak lawyer pergi ke court, dan pihak sana pun tak ada bantah. So I dapat injunction order. So maknanya bila I dapat injunction order, memang betul lah I diganggu. Sebab ada orang macam, ya ke Sarah diganggu? Ya ke? Padahal dah keluar injunction order. Jadi which means bila mahkamah dah keluarkan tu, kita dah buat siasatan. So maknanya is true. Apa harassment yang Sarah kena. Yelah, masa rumah tangga indah semua. Terutama kepada mereka yang tidak bekerja, ya, menjadi suri rumah tangga. Mereka semua mengharapkan suami untuk memberi nafkah sebagainya, dan dugaan Tuhan kita tak tahu bila-bila saja boleh berlaku. So bila berlaku macam tu, kadang-kadang yang membuatkan mereka tak boleh lepas sebab mereka financial dia orang sendiri tak kuat. Macam Sarah sendiri, adakah Sarah persediaan Sarah untuk macam tu Sarah? Dari segi financial semua, Sarah bersedia ke? I used to be in that situation tu. Berhenti kerja dulu kan, Sarah totally stop shooting sebab Sarah pilih untuk ada family, untuk berkahwin kan. Dan selama 6 tahun Sarah menjadi suri rumah tanpa bekerja. So Sarah ada buat sikit-sikit lah review apa semua kan, sikit-sikit sahaja. Dan Sarah pun bergantunglah pada suami kan untuk memberi nafkah. Jadi bila benda ni terjadi 4 years ago, Sarah dah mula, Sarah ni macam ni tau, Sarah bila ada masalah Sarah akan okay, apa kena buat, terus cari macam tu. Sebab Sarah tak nak nanti Sarah akan menyesal nanti later. So masa 4 years ago Sarah dah dapat tahu macam ni, Sarah terfikir Sarah nak buat bisnes kecil-kecilan masa tu. Dengan duit simpanan yang Sarah ada, Sarah buat skincare dan kosmetik. Dan ini sendiri. adalah salah satu koleksi tudung. Ya, tudung. So Alhamdulillah that time, masa tu Sarah tengah pregnantkan Sumaya. Okay, satu miracle happen. Masa tu Sarah baru je start Sarah punya cosmetics dalam sebulan, dan sangat susah juga. Sebab orang tak kenal kosmetik kita. Tapi dengan izin Allah, kosmetik Sarah tu selama 2 tahun masuk Aeon Wellness 1 Malaysia. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab satu benda buat, selalu bersedekah. Even though you rasa you tak cukup duit, tapi you kena bersedekah seikhlas hati you. And also gembirakan parents you. Tak kisah kalau you boleh bagi parents you RM500 sebulan ke apa ke, tapi still you bagi, so daripada situ dapat berkat, barakah. Dan Alhamdulillah Allah bantu Sarah, dan masa tu mungkin rezeki Sumaya dan Syaikul. Sarah punya skincare masuk Aeon Wellness 1 Malaysia selama 2 tahun.
So bila Sarah dapat duit, Sarah masuk ASB. Sarah ada simpanan sendiri dan juga masuk ASB anak-anak. Dan Syaiqul dengan Sumayah daripada baby, Sarah dah start diorang punya ASB, insurance, tabung haji. Itu persediaan yang awal. Persediaan. Also Sarah pun ada juga ASB, insurance semua. Wanita-wanita kat luar sana, dia terlalu selesa bila dapat suami, dia rasa dah I don't have to do anything, selesa. No, you tak tahu tiba-tiba Allah turn macam hidup Allah turn. Apa you nak buat? Yelah, kadang-kadang setengah macam I dah cukup cantik. Betul. Takkan suami I takkan cari yang lain. Yes, tak boleh rasa macam tu. Tak boleh. Puteri Sarah yang jelita. Okay. Apa tu? Lain pula sekali lagi. Okey, Puteri Sarah. Apa pesan mertua dan juga your father mother dan bila berlakunya keadaan sekarang? My parents and my in-laws akan berbincang apa yang terbaik untuk I. Alhamdulillah. Even my in-laws pun akan treat I macam anak dia sendiri. Dia bukan treat I macam menantu. So apa yang terjadi, apa nasihat yang akan diberikan kepada I, mereka akan berbincang sesama mereka. Orang tua-tua sama-sama berbincang dulu. Ya. I at one time dulu, I takut untuk move on. I takut untuk bertindak. I takut nak keluar rumah. Dan saat tadi kita ada bersembang, Sarah ada cakap, sampai Sarah fikir sendiri, aku ni dah tak cantik ke? Ya. Body aku dah out. Sebab dah beranak kan. Macam mana tu perasaan Sarah? Demi Allah, Sarah tak ada confident dekat diri Sarah sendiri. Sarah rasa Sarah tak cantik. Sarah rasa Sarah down. Sarah rasa Sarah buruk. Saya rasa Sarah sedih pula. Saya rasa Sarah buruk. Saya rasa Sarah tak cantik. Sarah memang tak ada confident. So, masa tu kedua belah family tahu apa yang terjadi dan masa tu Sarah dah macam terlalu down. Sarah tak jaga diri Sarah. At one time berat Sarah 47 kg. Sarah kurus kering. Sarah macam batang mop. Batang mop dia. Sarah macam skeleton tau. Dan Sarah tak happy dengan body Sarah. Tapi I cannot do anything because Sarah punya self-confidence tak ada. Sangat rendah. Sangat rendah. Padahal dulu Sarah ada confidence. Yes, Puteri Sarah. Kan? I was a degree student before. Yes. Tak naklah cakap besar, nanti orang kata belagak pula kan. Tapi a degree student, dia mesti ada confidence level. Betul. Dia. Kan? You seorang yang educated. Yes. Tapi Sarah terus jadi macam tikus. Sarah terus takut nak face the world. Masa tu saya ingat lagi, Datuk cakap dengan Sarah, pergi keluar bekerja. You need to do that. Bila you bekerja, you takkan stres. Sebab bila Sarah stres dulu, Sarah lepaskan dekat anak Sarah. Sedih. Lepaskan maksudnya Sarah? Sarah pukul Syaiqul. Allah Akbar. Kenapa Sarah pukul sebab Sarah stres? Sebab I stres. Sarah. Okey. Tisu. Masa tu dia baru 2 tahun. Dan 2 tahun, 3 tahun tu I pukul dia. Dan masa tu dia tak tahu apa-apa. Dan macam mana perasaan penyesalan yang Sarah, of course you akan rasa menyesal kemudiannya kan? Itu yang orang tak tahu, orang ingat semuanya mudah bagi I. Tapi ya, anak-anak tak ingat. Syaiqul takkan ingat. Tapi I as a mother, I ingat apa yang buat kat dia. Rasa bersalah kita. Yes, I rasa guilty. Dan sepatutnya seorang ibu tak boleh nak. Sebab kita tahu kita tengah stres dan kita melakukan melepaskan benda tu. I bukan sengaja. Tak sedar. I tak sedar. So banyak sangat masalah dalam kepala I. So itulah yang membuatkan rasa macam, oh my God, I tersedar macam, oh my God, I am a bad mother. I cannot do this to my child. Kan, dia baru 3 tahun masa tu, dia tak tahu apa-apa. Dan adakah itu pertama dan terakhir, Sarah? 2 tahun, ya. Itu pertama dan terakhir. Sebab I rasa macam I dah teruk sampai bila my mum datang visit I kan. Natin pun datang visit I, dia tanya, kenapa Sarah kurus? Tapi masa tu I tak nak cakap. I kata I diet. Lepas tu my mum tengok bila I ada benda sikit trigger I je, I akan jadi macam I outburst.
So my mum macam, kenapa dengan Sarah ni kan? Benda kecil sampai macam tu sekali. Syaikul lah, I selalu menjerit dekat dia. Masa tu 2 tahun, dia umur 2 tahun. And dia pun tak tahu apa-apa. Dia sampai ingat mama tak sayang dia. Padahal that's not my intention. You melepaskan stres you sebenarnya, tekanan yang you alami tu pada anak. Betul. Dan paling I sedih, I cuma boleh menyusukan Sumayah sampai umur dia 6 bulan sahaja. Sebab I stres, susu badan tak boleh keluar. So bukan mudah bagi I. Sebab stres. Padahal I nak menyusukan anak sampai umur 2 tahun. Tapi I boleh sampai 6 bulan susu badan tak boleh keluar. I tak pernah cakap dengan sesiapa pasal ni. Ya, itu. I tersentuh Sarah sebab itu yang you alami. Dan apa orang luar tak tahu tentang perkara ini ya sebenarnya. I tak pernah cakap semua ni. So dia pun saya cakap sebab tak tahulah. Tapi Sarah, masa you tertekan, masa dalam keadaan itu selain pada ibu bapa, Sarah ada mengadu ke isi hati Sarah, kesedihan Sarah pada sesiapa ke? Ada seorang je lakuan baik, itu saja. Tapi Sarah mengadu. Ya, tapi itu pun takkan nak ganggu dia sebab dia ada live. Kan takkan nak berpaut pada dia. Jadi I simpan sendiri sampai jadi kurus kering. Sampai itulah akhirnya terjadi. So I rasa dah tak boleh macam ni. Berbalik pada soalan sinilah kan. Okay. Ada yang tanya, wajarkah seorang isteri berkongsi luahan atau masalah rumah tangga di media sosial? Tak tahulah I nak cakap. I rasa I bukan orang yang sesuai kot nak jawab tu. Tapi sebenarnya Sarah tak ada. Sarah aktif maksudnya sentiasa aktif di media sosial? Jarang juga. I banyak untuk hal kerja saja. Ketika Sarah macam cerita tadi itu, ada Sarah meluahkan dalam media sosial ketika itu? Tak ada. Tak ada langsung. Kan? Tak ada langsung. Sebab yang I reveal cuma I dah tak tahan masa tu sebab gangguan daripada pihak sana. Sebab itu yang buat I meletup sebab I rasa macam enough. Maknanya bila Sarah melalui ketegangan hidup dulu, tidak ada Sarah posting macam tak ada. Jiwa aku meronta ke apa ke dalam. Selama 4 tahun tu tak pernah I simpan sendiri. Itu yang jadi macam tu. Okey Sarah, lagi soalan lagi. Ya, banyaknya. Sebenarnya ada banyak lagi dalam otak kepala I ni, tapi dia satu-satu macam takut nak keluarkan juga, kita kena ketakut, kena kecam. Okey, yang ini soalan tiba-tiba dia muncul Sarah. Okay, dia tak ada dalam sini. Okey, takutnya. Selama 8 tahun dalam perkahwinan lah. Okey. For sure masa awal perkahwinan Sarah menjanjikan kebahagiaan tu sampai ke jannah. Betul. Ke rumah tangga. Betul. Jujur, ikhlas daripada hati Sarah, apa yang rasa, kita tak mau kata adalah satu penyesalan dalam perkahwinan itu kan, tapi sejujurnya dalam hati Sarah sendiri, apa yang Sarah boleh katakan tentang perkahwinan itu sendiri sekarang? Dulu Sarah ingat bila kahwin settle problem. Dah kan, I want to have kids, live happily ever after, macam dalam cerita Cinderella, cerita Snow White yang kita dengar. Tapi penuh berliku dan memang banyak ujian. Lagi banyak ujian Allah nak bagi untuk tengok sama ada sesebuah perkahwinan tu akan bertahan atau tidak. Daripada situlah banyak kita nak dapat pahala dengan apa yang kita buat atau kita bahkan dapat dosa. Jadi saya rasa memang betul-betul mencabar dan ada juga bila berlaku macam ni, contoh kan. Ada setengah orang mungkin dia kembali macam dulu. Mungkin boleh jadi kalau Sarah tak kuat iman, Sarah buka tudung. Mungkin. Sarah tak tahu kan. Tapi na'udzubillah min zalik, Sarah cuba untuk kuatkan iman Sarah. No. That's why Allah tu susun cantik je. Boleh jadi Sarah bertahan. Dan memang Sarah nak sangat. Sarah dah cakap dengan diri Sarah, bila buka border, Sarah nak pergi umrah. Mungkin suami masa tak mengizinkan ke apa, saya tak tahu. So Sarah teruskan juga dengan plan Sarah tu. Sebab Sarah pernah suarakan kepada dia juga. Tapi orang katakan kadang-kadang ni kan, wanita kalau katakan lepas kalau dia lepas daripada rumah tangga, keruntuhan rumah tangga semua ni, dia lagi semakin cantik. Semakin cantik, pandai jaga badan. Kenapa selama ni tak pernah jaga ke pun saya pun tak tahu kan. So bagi Sarah sendiri, macam mana, apa yang Sarah praktiskan daripada dulu sekarang dah semakin cantik. Alah, thank you. Cantik tak, lagi sekarang. Bila apa yang what happen dekat Sarah,
Sarah mula nak build confidence. Bila Sarah dah mula bekerja, daripada situ saya rasa macam dah ada confidence. Kan? Dah ada keyakinan diri. Dari saya rasa Sarah nak pergi gym lah. Kan Sarah kata dulu Sarah kurus and I am not happy with my body. Jadi apa yang Sarah buat untuk diri Sarah? Kita buat untuk diri kita, untuk bagi kita gain confidence kita balik. Itu yang penting. Kalau kita tak ada confidence, macam mana kita nak rule over the world? Macam mana kita nak take over the world? Yes. And also, macam mana kita nak bagi anak-anak kita live in a happy and positive punya persekitaran, surroundings, kan? Cukuplah apa dulu yang Sarah tak sedar, dalam keadaan tak sedar Sarah buat kan sebab Sarah stres. Jadi Sarah tak nak anak-anak pun tengok mak dia negatif kan, asyik menangis. Sarah tak nak. Jadi Sarah keluarkan diri Sarah pada situ. Jadi apa yang Sarah buat, bila Sarah pergi gym, Sarah happy. And Sarah love my body now. Sarah bukan buat nak bagi nampak, nak berlawan dengan sesiapa, nak compare ke, nak ada competition, tak ada. It's for me. And bila Sarah kerja, Sarah mula jumpa orang. Bila jumpa orang, Sarah punya mind pun dah jadi normal balik. Dan Sarah dah mula bercampur dengan orang, bergelak ketawa, apa semua. Jadi Sarah dah jadi Sarah yang dulu balik. Alhamdulillah. Okey. So sebelum kita mengakhiri ke Sarah, apa pula kalau kita bukanlah nasihat ataupun bukanlah nasihat, maksudnya Kata-kata semangat. Kata-kata untuk kata-kata ni untuk dua tau. Satu untuk suami-suami yang berada di luar sana. Second untuk isteri-isteri yang mungkin perlukan kata-kata semangat daripada Sarah. I pilih isteri boleh tak? Tak boleh, kena dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Untuk kita bagi nasihat untuk isteri-isteri dulu. Okey. Untuk isteri-isteri, sayangi diri anda dulu. Appreciate yourself first. Then you boleh bila you dah appreciate diri you sayang diri you, then you boleh jaga keluarga you. Anything happen to you, tanya yourself, what should I do? Jangan ada setengah orang kan macam mana ni, saya nak buat apa kan, kalau saya buat macam ni. You buat untuk diri you. You kena fikir your mental health dulu. Kalau tidak nanti you gila, macam mana you nak jaga anak-anak you. Kalau I gila, macam mana I nak jaga Syagul dengan Semaya? Dah, kesian mak dia masuk dalam rambutan. Sebelum gila. Sebelum gila. Kan? So I tak nak macam tu. I tak nak nanti I dilabel sebagai mak yang tak fit untuk anak-anak. Wanita-wanita kena ada kerjaya. Kena ada career. Jangan rasa terlalu selesa dengan apa yang anda ada sekarang. Jangan mentang-mentang suami bagi nak duit nafkah, okey dah kita rasa selesa. No, kita kena ada duit kita sendiri. Dan untuk suami-suami, hargailah isteri anda, sayangilah keluarga anda. Kalau dah rasa tak boleh, take action juga. Do something. Jangan bagi isteri rasa dia rasa tak bagus, dia blame diri dia. Untuk soalan terakhir saya. Alah, takutnya. Siapa Ira Kazam? Bagi you. Thank you so much Puteri Sarah. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom jumpa kita minum. Tak baik.